Assalamualaikum. Selamat pagi. Korang masih lagi mendengarkan My Campus Radio seperti biasa dari Isnin hingga Jumaat pukul 8 hingga 11 11 pagi bersama dengan kami berdua, Dian dan juga Izani. Izani kenapa cakap macam tu? Adakah berkait rapat dengan topik kita pada hari ini? Ada kemungkinan. Memang ada kemungkinan. Membesar kemungkinan dan betul pun. Yang betul pun? Jadi Izani apa khabar? Kau baik. Jangan cakap macam tu. Tiba-tiba ni pagi ni apa benda lah korang. Korang tu tanya-tanya apa tajuk. Apa tajuk kita pada pagi ni. Tapi sebelum tu, korang semua apa khabar? Khabar baik ke belum? Dah makan, dah sarapan ke belum? Masalahnya dah sarapan ke belum tu lain cerita ni. Dah mandi ke belum? Dah bangun ke belum ni? Dah pukul 8 tak kalau tak mandi lagi. Jadi Izani, hari ni Izani macam mana perjalanan ke tempat kerja? Perjalanan hari ni, teruknya dengan jam. Dah masuk 3 hari dah jam teruk. Kan? Tak tahulah kenapa, tapi jam memanglah kita terkenal dengan jam, tapi masalah hari ni memang jam betul-betul. Semalam pun teruk jam. Waktu apa hari Isnin pun. Ya. Ya Allah, Dian balik rumah biasanya 30-40 minit je. Tapi disebabkan jam tu dalam 1 jam setengah nak sampai ke rumah 1 jam setengah lalu jam punya pasal. Yes, lalu ialah memang MR tu memang jalan yang jam lah. Terkenal lah dengan jalannya jam. Tapi tak sangka pula jam sampai teruk gila macam tu. Kan? Korang yang mana tengah stres memandu ke apa? Mandu ke? Mandu lah. Mandu ke? Kelas. Baru bangun gosok mata ke? Terus je pasang My Campus Radio. Dengarkan kami pagi hari ni. Boleh juga melayari kami. Mesti melayari lah baru boleh dengar. Kan? Kat mana tu Izani? mycampusradio.com atau korang nak mudah je kan? Sekarang korang semua mesti pakai iPhone kan? Okay, boleh download di App Store atau apa yang iPhone punya? iPhone punya App Store. App Store dan Google Apps. Google Apps. Boleh download My Campus Radio. My Download Campus Rapat dan Jarak Radio. Lepas tu korang download dan dengarlah kami membebel pagi-pagi ni. Ceriakan pagi anda bersama kami di My Campus Radio. Kekalkan bersama dengan kami. Jom berubah. Bersama. Anda sedang mendengar kami My Campus AM di My Campus Radio. Hari ini 30 Mac 2016. Apakah topik menarik kita pada pagi ini, Zani? Nak tahu? Nak tahu sangat lah ni. Dah lah buat Topik soalan macam tu. Lain daripada hari-hari biasa kita tu share. Okay, perkara ni. Tapi sebenarnya perkara ni mesti korang alami. Apa tajuk dia? Nak tahu tajuk dia, Dian? Confirm je semua orang alami. InsyaAllah alami. InsyaAllah. Okay, tajuk dia pengalaman paranormal dan paranormal activity. Yang berlaku di kampus lah. Di kampus anda. Tak kisahlah di kampus ke di hostel ke. As long waktu korang belajar, mesti korang ada pengalaman paranormal macam ni. Paranormal ataupun korang sendiri ke yang buat aktiviti paranormal tu. Boleh kongsikan kepada kami. Komen je di Facebook kami My Campus Radio ataupun boleh pergi ke Twitter kami dah hashtagkan My Campus AM. Jom, agak menarik, bukan agak menarik, memang menarik dan pada pagi ini menyeramkan. Yes, so kongsikan cerita seram anda yang berlaku di hostel ke, di kampus ke. Tiba-tiba terkunci dalam bilik bilik kuliah. Lepas tu ada orang mengajar kat depan tu. Tiba-tiba dah lah terkunci. Lepas tu tiba-tiba datang pula ada orang mengajar kat depan tu. Lecturer apakah? Meh dia, kita kupas apa maksud pengalaman paranormal dan paranormal activity. Dua perkara yang beza tapi satu je pasal paranormal.
Yes. Benda yang sama tapi cara lain-lain. Kan? Ha. Pengalaman paranormal ni maknanya perkara-perkara yang macam Terjadi pada kita lah. yang pelik jadi kat kita. Sama ada terjadi pada kita ke Atau kawan. lebih dikena gangguan yang korang kena. Gangguan. Gangguan gitu. Wow. Gangguan daripada benda yang gaib lah kan. Bukan yang gangguan daripada manusia ke apa ke. Sama ada pun dia gaib ke ataupun daripada kawan kita sendiri. Alah macam-macam jenis sebenarnya paranormal ni. Ya, dan lagi satu paranormal activity. Yes. Itu sendiri kita yang cari. Kita yang melakukan. buat. Maknanya kita manggil ke muja ke. Jadi macam-macam mesti ada banyak cerita berkaitan dengan topik pada pagi ini, iaitu pengalaman paranormal dan juga paranormal activity yang berlaku di kampus ataupun hostel anda. Jadi jom pastikan kepada kami #MyCampusAM ataupun pergi je ke Facebook kami dan My Campus Radio. Like dan korang nak share pengalaman korang dengan kita orang pun boleh. komen je dekat Facebook kami. Jadi kami menantikan komen anda, semua. perkongsian anda berkaitan dengan topik kita pada pagi ini. Jadi kita layan dulu lagu Izzan ni. Alright. Nak pasang lagu. Kita request lah sikit. Kita request sikit. Tak, kita request untuk diri sendiri boleh Kan? tak? Kita putarkan lagu Michelle Omar, Pulangkan. Tak pun seru lepas ni. Jangan seru-seru. Teruskan bersama kami di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Masih lagi bersama kami di My Campus Radio. My Campus AM. Bersama saya Izzani Nafifi dengan tajuknya. Tengok tu, nampak tak gangguan pagi ni? Nama sebut nama pun dah lain. Izzani Nafifi, nampak tak? Dia punya dia gangguan. Dia punya gangguan, dia punya gaib tu, Dian dah gaib. Kan? Dia gantikan Fifi dah. Kenapa? Tahu tak kenapa sebenarnya si Izzani ni duk sebut-sebut nama Fifi. Sebenarnya kami tadi Fifi ada Baru call. je? Yes, Fifi ada call kami, okey. Dia ada berkongsikan sedikit pengalaman dia. Bukan paranormal. sedikit, sebenarnya banyak Kan? Nak dengar lagi tapi masa tak berapa nak cukup. Dia ada kongsikan dengan kami pengalaman dia sendiri berkaitan dengan topik kita pada pagi ni. Alamak, Fifi dengan kita orang ke? Thank you. Boleh Kan? Okay, jadi korang mesti nak tahu apa yang Fifi kongsi dengan kita orang kan berkaitan dengan cerita pagi cerita pula topik kita pada pagi ni. Sebelum tu, Mes ini Izzani ada lagi nak kupaskan berkaitan dengan sebelum kita lebih lanjut dengan cerita Fifi tadi. Jadi Izzani, Ya. paranormal ni apakah paranormal ni Perkaitan. terdiri daripada apa? Takkanlah cerita hantu je paranormal. Paranormal ni kan, kadang-kadang paranormal ni boleh dikaitkan dengan perkara yang kurafat. Ya, betul. Kan? Kalau benda tu tak datang sendiri ataupun orang tu yang manggil, dikaitkan dengan kurafat, macam minja-minja perkara yang tak sepatutnya. Betul-betul. Tu sebenarnya korang sendiri yang panggil benda tu. Tak pun kita tak tahu. Kita innocent tak tahu tempat tu berhantu ke apa ke. Kita kacau tempat dia. Kan? Contohnya macam bangunan lama atau hostel-hostel sekarang kan banyak yang kisah-kisah lama dia korang tak tahu, yang korang tahu korang duduk situ sebab korang nak belajar. Tapi di waktu yang sama kita mengganggu tempat orang lain. Tempat orang lain. Paranormal ni adalah satu benda yang kiranya alam gaib lah yang kita tak tahu kan. Alam lain selain alam kita. Jadi kita mengganggu tempat dia. Tak pun kita memang buat aktiviti paranormal lah. Yang memanggil-manggil macam muja. seekers, hunter seekers. Macam tu lah. Lagi apa lagi? Ghostbuster. Lagi yang main koin-koin tu. Biasanya budak kampus kan suka main-main spirit of the coin. Pernah main tak? No, tapi pernah lah tengok orang main. Memang benda dia macam bentuk segitiga macam ni. And then dia akan letak shilling. And then dia akan macam satu kumpulan manusia lah letak tangan kat atas shilling. Satu kumpulan manusia Yelah. Korang nak berinteraksi dengan benda tu sebenarnya. And then kalau korang tanya soalan, shilling tu bergerak. Dia akan bagi tahu jawapan.
Korang kena ikut rules main benda tu. Kalau tak ikut nanti benda tu akan melekat dengan korang. Yes, sebab ni Dian tengok cerita je lah kan. Suka juga tengok movie cerita-cerita hantu ni. Mestilah best. Lagi-lagi Mak Saleh kan. Memang suka state of point ni. Kalau macam salah seorang tu pecah daripada sebab dia orang pegang tangan lah apa lah kan. Macam ada setengah tu yang takut ke apa, dah tak jadi benda tu. Dia orang salah seorang lari jadi benda tu berpecah. Benda pagar tu kan, orang cakap banyak pagar tu pecah. So memang berkemungkinan besar lah benda tu akan ikut kita, akan ganggu hidup kita. Ni berdasarkan cerita lah, tak tahulah tapi memang betul ke korang sendiri pernah alami. Siapa boleh yang pernah buat tu kongsikan. korang akan faham. Yes, so korang please kongsikan dengan kami di My Campus Radio. Lagi macam perkara yang paranormal ni biasa berlaku, maybe sesetengah orang pernah alami. Orang yang orang kata lemah semangat, yang mudah terkena. Betul. Lemah semangat, tak pun orang yang terpilih orang cakap kan, terpilih. Kenapa sebab terpilih tu? Selepas ini kami akan kongsikan kenapa sebab terpilih. Sementara tu korang layankan dulu, hilangkan rasa creepy korang tu, dengarkan dulu lagu di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Kembali lagi bersama dengan kami berdua. Berkait rapat. Sangatlah berkait rapat ni dengan sikap kita pagi ini, dengan topik topik. Nasib baik suasana tak macam tu, Dian. Tapi pagi-pagi yelah kan, rasa juga mana yang tiba-tiba baru separuh jaga, lepas tu kawan sebelah pula pasang kita, dengar kita sekarang ni, tiba-tiba yang tengah tidur separuh jaga tu terkejut besar lah dengar suara kita buat macam tu kan, pagi-pagi. Mana korang yang baru je mendengar kami, sebenarnya kami sedang bercerita tentang tajuk pengalaman paranormal dan paranormal activity yang berlaku di kampus korang. Jadi mana yang baru bangun tidur, baru mendengar kami, boleh kongsikan dengan kami di My Campus Radio. Like je Facebook kami My Campus Radio, kongsikan di situ dan boleh hashtag kami di Twitter kami My Campus AM. Betul cakap Izani. So dengarlah cakap Izani ni, pergi basuh muka, lepas tu tweet kami dan juga komen supaya kami boleh berkongsikan pada kawan-kawan lain berkenaan dengan cerita atau pengalaman yang anda pernah alami. Okey Dian, kita nak sambung apa? Sebab kenapa biasanya dikacau? Dikacau ataupun kita terpilih kan? Terpilih dari segi apa tu? Terpilih dari segi bukan terpilih dari segi rupa ke apa? Bukan macam pemilihan nak cari jodoh. Bukan. Ini orang kata special ke apa kalau terpilih sebabnya cubaan. It's not about cubaan. It's not about cubaan lah Izani. Terpilih ni sebab apa ni, kan ada orang Melayu kita ni kan, keturunan tu ada bela something. Jadi benda tu bila dah tak bertuan, dia perlukan tuan baru kan. So dia akan meraya cari tuan baru. Meraya-raya ataupun yang ni biasanya keturunan tau. Raya ke saka ke kan. Dia akan pas pada keturunan dia. Jadi insan-insan yang terpilih tu akan dapatlah gangguan ke ataupun dia akan alami beberapa situasi lah yang tapi tu tanda dia terpilih. Ada juga insan yang terpilih akhirnya dibuka hijab kan, dia boleh nampak benda-benda macam tu. Tapi tu antara sebab kenapa kita ni macam kita terpilih. So selain pada tu, biasanya kalau bangunan-bangunan lama, kalau dah dibangunkan semula akan nampak macam cantik semua. So orang akan duduk. Kalau duduk sini, orang tak tahu apa cerita sebenarnya di sebalik bangunan lama. Kadang-kadang korang kena kacau sebab korang bagi benda tu, korang mengacau tempat dia, atau korang ni macam tak jaga sikap, tak jaga adab korang. So yang tu terpilih jugalah, insan terpilih. Dia disebabkan beli rumah baru tu, rumah yang creepy tu. Maybe macam-macam kan. Jadinya korang mesti ada cerita. So jom kongsikan dengan kami di My Campus Radio. Hashtag kami My Campus AM ataupun
like Facebook kami di My Campus Radio dan kongsikan saja pengalaman anda dengan topik-topik kita setiap hari. Boleh kongsi je apa-apa di situ. Betul tu. Jadi supaya sini Izzah ni kita cerita, kita kongsilah sikit Kongsi cerita cerita ni seram. apa dari DJ Fifi kita. Ya, dari DJ Fifi kita sendiri. Okey, teruskan bersama kami selepas ini di My Campus Radio. Jom ubah bersama. Selamat pagi pada yang baru je bangun ni. Bangun semua. Anda sedang mendengar My Campus AM bersama dengan Dian dan juga Izzah ni. betul tu dengan cerita dengan Cerita, topik topik. kita pada pagi ni. Kalau nak tahu apa topik kita pada pagi ni, apakah Izzah ni? Paranormal activity dan pengalaman paranormal yang terjadi di kampus korang atau di hostel korang yang terjadi dekat korang. So jom kongsikan mana yang tengah charge phone tu, nak komen, nak tweet kami tentang pengalaman anda ke, ataupun nak komen dekat Facebook ke. Cepat-cepat pergi ambil phone, capai phone anda, lepas tu tweet kami, komen kami di Facebook My Campus Radio. Okay, jadi kat sini Izzah ni dia Ada apa? Dia nak kongsi lah sikit. Ada kawan-kawan kita yang sudi share cerita Terima kasih cerita sudi share. hantu lah. Tak adalah pengalaman diorang. Pengalaman seram yang orang yang diorang. Ya, okey. Apa Dia tu? ambil share. Ni daripada Norin Abu Bakar. Dia cakap apa? Bila pukul 2.03 pagi, ada bunyi orang kemas kerusi meja. Me and Asmi Ira siap sound junior rumah atas. Asal kemas malam-malam. Dak-dak junior tu punya seram tengok akak seni mengamuk. Hahaha. Oh, maknanya pukul 2-3 malam dengar orang tengah susun-susun meja. Ya, lepas tu ada Padahal- lagi ni. Aha. Lepas tu diorang bercakap. Diorang cakap tak ada kemas or tarik meja pun, and pernah baca tentang tanda ada sesuatu bila dengar bunyi kerusi meja bergerak-gerak. Terus seram nak stay up malam-malam. Jadi ganggulah nak study malam-malam pula. Kan. Tapi diorang in bracket diorang tu, diorang pun nak study juga kot. Jom study bersama ataupun maybe diorang bekas kerja kat situ. Jadi mesti ada cerita di sebalik kan. Setiap tempat yang orang cakap berhantu ni mesti ada cerita di sebaliknya Kan. Itu cerita itu komen yang kita orang dapat. Terima kasih sangat sebab support kami. Ada lagi tak Dian? Ada lagi ni daripada Zafri Zaidon. Dia cakap ada orang bagi salam dekat Taman Botani Air Keroh waktu maghrib. Waktu maghrib tu. Tak tahu pula dia ni pernah duduk. Yelah kan, tak semua orang tahu kot cerita-cerita. Tapi kalau cerita-cerita macam ni mestilah tahu kan. Sebagai contohnya, pernah dengar cerita hantu Makcik Karipap? Oh, pernah. Yang Yang famous kan, famous. sampai kan masuk Maharaja Lawak. Kan. Makcik Karipap tu Makcik Karipap. Tapi benda tu wujud ke sebenarnya Dian? Yang tu dia tak tahu. Pokok orang kat luar sana tu memang ada pengalaman dengan Makcik Karipap. Boleh ceritakan dengan kami. Kongsikan hashtag di Twitter kami My Campus AM dan kongsikan pengalaman anda di Facebook kami My Campus Radio. Banyak lagi ni benda yang kami ingin kongsikan. Okay, yang paling penting sekarang kita nak cerita apa je Fifi cerita kat kita tak tadi. boleh lagi lah. Lepas ni lah ujung-ujung mesti baru cerita. Nak sambung selepas ni. Okay, kita sambung lagi selepas ini dengan dengan cerita yang menarik. Dengan kami di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Masih lagi bersama dengan kami di My Campus Radio dengan tajuknya pengalaman paranormal dan aktiviti paranormal yang pernah korang alami di kampus ataupun di hostel. Jom kita huraikan lagi, lebih lanjut lagi, masuk ke dalam lagi tajuk kita hari ini. Nak hurai apa tu? Kita nak cakap lagi. Sebenarnya benda ni kalau korang jaga sikap, kadang-kadang dia tak akan kacau tau. Atau korang ni ada sesetengah yang jenis bersikap Celupa. Ataupun korang kadang-kadang benda ni dia suka kacau orang yang macam orang yang berlagak macam aku tak takut lah benda-benda dia lagi suka tau. Jadi dia macam okey lah, tak apalah. Dia macam itu satu cabaran bagi dia. Korang kena jaga tata tertib pun kata. Kat mana-mana pun mesti ada tata tertib. Bukannya macam tunduk hormat tak.
macam sebab dia pun makhluk juga kan. Kita pun makhluk. Jadi kita sama-sama lah pandai-pandai kena pandai-pandai jaga. Kena faham. Lepas tu kiranya diri kita sendiri pun kena kuat dari segi dalaman, luaran Ya, kan. betul. And korang bagi Islam kan, solat tu jangan tinggal semua tu. Benda tu takkan kacau kalau korang pandai jaga diri, pandai apa orang kata, kuatkan korang punya dalaman dan luaran tu sebenarnya. Betul tu. Jadi sebenarnya ni ada lagi ni kawan-kawan kita komen ni. Okay, hari ni kita banyak komen sebab banyak aku yang alami kan. Sebab apa panggil? Topik ni agak menarik lah. Memang tertarik ni, menarik. Menarik kau memang boom. Menarik semua orang. Semua orang. Tak adalah menarik orang untuk sama-sama pengalaman. Share, kongsikan pengalaman. Okay, macam kat sini. Ni housemate saya ni. Dia ada komen. Dia cakap, saya seram sebab housemate saya selalu mengigau sebut nama saya. Nama dia Dian Kasim. Alamak. Itu bukan nama makhluk yang di sebelah saya ni ke? Itu pun boleh jadi seram. Jadi seram? Tapi betul lah. Sebabnya ada jugalah dulu waktu dekat KMPP. Roommate Dian sendiri pun cakap, malam-malam kau ngigau kadang-kadang mengilai. Bahaya tu dia. Dia jangan bahaya dengan saya sekarang Tak ada lah. Sekarang ni ketawa ni dalam sedar. Alhamdulillah. Okey Dian. Ya. Kata tadi ada cerita. Cerita apa tu? Cerita pasal pipi. Tapi sebelum tu banyak lah kita macam Izani sendiri sebelum kita nak kongsikan cerita pipi, Izani sendiri pernah tak dengar cerita ke ataupun alami pengalaman sendiri ke berkaitan dengan tapi bukan Izani alami, kawan Izani alami. Macam perkara biasa yang terjadi. Histeria. Kalau histeria ni memang famous lah dekat-dekat sekolah tu kan. Sebenarnya macam ni. Masa tu kami core cadet polis ni ada pergi dekat tempat kawasan apa orang kata, kawasan rumah polis, macam hostel lah juga kan. Ada aktiviti co-curriculum dan kita orang ada 3 hari 2 malam kat sana. Malam yang kedua tu seorang budak perempuan satu room dengan Izani. Dia diam je tau. Diam sangat. Dia diam je. Kalau kita tengok dia akan pandang tepat mata kita. Izani rasa kenapa? What's wrong? Apa masalah dia kan? And then malam tu juga ada seorang kawan dia sakit. Sakit, menangis. Lepas tu kita orang ingat ke dia sakit apa. Lepas tu kita orang ada fikir lah maybe dia ada dapat gangguan apa semua. Dan dia panggil ustaz. Lepas panggil ustaz tu, ustaz tu kata, kenapa korang buka tingkap ni? Siapa suruh buka tingkap ni? Memang tingkap tu dilarang buka ke atau macam mana? Sebenarnya kita orang kan baru masuk and kita orang tak tahu yang tingkap tu tak boleh dibuka. Salah satu kesalahan kita orang, tingkap tu kita orang buka and then budak tu lemah semangat. Dia yang kena. Lepas dia kena, dia dibawa ke hospital. Tapi tak tahulah kenapa dibawa ke hospital sebab orang kata itu ada kaitan dengan penyakit lelah dia juga. Lepas tu yang kawan dia tadi, masa kita orang ramai-ramai baca Yasin, dia menilai seorang-seorang, tahu tak? Masa tu Izaya dekat dia dah terunduk ke belakang and then kita orang lari cepat-cepat pergi panggil ustaz. Dan masa tu ustaz datang, ustaz baca ayat-ayat apa, rupa-rupanya ramai yang kena dah. Semua yang dikeliling-liling, lain lagi yang perempuan kan, yang lihat tu menangis. Sebut pasal mengaji dia menilai, ada juga dia dengar cerita waktu ni bukan kawan-kawan Dian lah, tapi Dian dengar cerita daripada kawan-kawan Dian, tapi bukan diorang lah yang kena. Diorang pun dengar cerita daripada orang lain. Ceritanya bila kita tayang dululah kita putarkan dululah lagu selepas ni barulah kita cerita sambung cerita teruskan lagi selepas ini dengan cerita Dian. Apakah ceritanya? Tunggu kami selepas ini di My Campus Radio. Pagi 30 Mac 2016 perakhiran. Tak adalah perakhiran, esok dah akhir dah. Bulan 3 dah nak masuk bulan 4. Dah masuk bulan 4 dah Dian. Kita kejap je berjalan-jalan dah masuk bulan lain. Dah masuk bulan lain. Umur pun makin meningkat. Pada hari ni siapa birthday siapa pada
pada hari ini. Happy birthday. Kami ucapkan semoga berjaya dunia dan akhirat. Betul. Okey, kita continue lah dengan topik kita pada pagi ini, Izani. Ya. Okey, pengalaman paranormal dan paranormal activity banyak yang komen kami terima dan selanjutnya kami nak ceritakan lagi. Cerita Dian kan? Cerita Dian. Dian ada nak cerita tadi kan? Nak Yep. cerita lah sangat. Okey, mari sini. Nanti cerita sikit. Ya. Dian ada dengar daripada kawan Dian. Kawan Dian pun dengar daripada entah siapa-siapa. Kawan-kawan punya kawan. Kawan punya kawan. Jeng. Cerita dia berkait rapat lah dengan apa yang Izani cerita tadi. Waktu mengaji dia boleh dia boleh menilai. Kenapa boleh menilai kan? Untuk cerita Dian pula, dia boleh ejek-ejek ayat Tu tak yang tu lagi ayat seram. Al-Quran tu betul. Bila kita yang orang tu, yang kawan dia yang kena rasuk tu, yang kena rasuk tu kawan dia bacalah surah kursi. Apa yang patut Ayat kursi tu. Lepas tu waktu dia baca ayat kursi tu, boleh pula kawan dia kena rasuk tu ejek. Macam follow lah dia baca. Follow sambil ejek. Tak tahu tak sebab apa. Dia rasa sebab apa? Aku dia tak tahulah. Sebab bacaan kadang-kadang bacaan tak betul. Sebab diorang lagi pandai kot daripada kita bahasa Arabnya. Apa? Diorang tu yang mana? Yang benda tu lah. Okey. Jadi itulah kita sendiri sebenarnya kena prepare diri kita ni supaya elak daripada terkena gangguan tu. Betul tak Izani? Betul. Lepas tu Dian pun ada jugalah pengalaman ni kawan Dian waktu sekolah rendah. Dia tu memang selalu kena kacau. Tapi Dekat sekolah kena kacau. macam mana dekat sekolah aku kena kacau macam mana tiba-tiba dia keluar tengah-tengah belajar dalam kelas, dia keluar sebab sekolah kita orang dekat dengan kubur Islam. Tapi dia keluar tiba-tiba jumpa dia, cikgu cari-cari semua, jumpa dia tengah tidur atas kubur. Betul. Seramnya. Tu siang hari. Pernah juga berlaku waktu kat sekolah rendah yang sama. Tapi yang ni senior kita orang. Senior tu badan besar kot. Tapi perempuan lah. Lepas tu histeria dalam kelas tu. And then yang kena histeria, yang badan besar yang kena histeria tu tiba-tiba melayang. Melayang. Mesti boleh rasa terbang. Jadi macam mana, panggillah ustaz, buatlah apa yang patut. Tapi kat sekolah senang lah ustaz. Ada kan? Ada terus. Nasib baik berlaku siang hari. Tapi tu berlaku siang hari pun boleh jadi. Biasanya kalau kita paranormal ni berkait rapat waktu malam. Lagi-lagi orang yang suka memburu benda-benda yang macam ni. Tu adalah orang cakap. Yes, tu adalah paranormal activity. Kita panggil kan. Macam ojok seekers pula. Hunter seekers. Lepas tu apa lagi? Ghostbuster kan. Dan korang yang rasa macam aku pun ada lah pengalaman nak share, boleh je share dekat Facebook kita orang My Campus Radio dan atau tweet kami di hashtag #MyCampusAM. Kalau ikutkan aktiviti paranormal ni, macam mana diorang buat? Salah satunya Izani. Paranormal activity ni macamnya diorang nak cari kebenaran, diorang akan bawa satu kamera untuk rakam benda tu. Yelah, sekarang ni kan teknologi dah makin canggih kan. Ada yang record suara, bunyi infrared apa tak kan. Lepas tu adalah beberapa gadget. And then kadang-kadang diorang pun buat kesalahan, tau tak? Kesalahan macam diorang memuja-muja untuk suruh benda tu datang. And then kalau tak pun datang, diorang sendiri pergi ke haunted house ke kan, pergi tempat yang seram. Korang mesti tak pernah alami, pernah tengok kan. Apa kata kalau pernah tengok ke, pernah dengar ke cerita kan, boleh je kongsikan dengan kami. Share je. Yes, #MyCampusAM ataupun pergi pada Facebook kami My Campus Radio. Okay, kita nak lebih lanjut, nak lebih selepas ini lebih faham tentang topik kita hari ni. Kita lanjutkan selepas ini di My Campus Radio. Jom berbab bersama. Selepas ini kita share cerita kita. Alright. Jadi korang pasti nak dengar kan apa cerita seram dekat DJ ni. So selepas ini kita kongsikan.
kembali lagi bersama kami di My Campus Radio bersama Izani dan Dian. Dian, apa lagi kita nak cerita ni? Seperti yang ditunggu-tunggu, Cewa. Ditunggu-tunggu cerita daripada DJ Fifi kita berkaitan dengan topik pada pagi ini, paranormal activity dan juga pengalaman paranormal tu sendiri. Okey, seperti berkaitan dengan cerita Fifi, kalau korang nak tahu sebenarnya sewaktu Fifi ni belajar, kita nak mention ke tempat tu? Perlu ke? Rasanya boleh juga kan? Okey, sebenarnya memang tempat dia dah terkenal dah pun. Tempatnya tempat Kondo Rivera. Kenapa tu Izani? Cerita sikit. Okay, sebab Fifi cakap masa dia belajar, Rivera ni sebenarnya memang keras, tapi cerita dia tak tersebar lah kan, sebab tak naklah bagi pelajar takut-takut. And then sebelah bilik Fifi ni sebenarnya tempat yang paling keras. Sebelah bilik Fifi ni tempat yang paling keras kan. Macam sebelah punya sebelah lah. Maknanya setiap hari Fifi cakap, kenapa diorang setiap hari pasang ayat Al-Quran sebenarnya. And then kalau tahu-tahu je sebab meja-meja semua akan pusing. Tu kata Fifi. And rumah Fifi yang Fifi duduk tu sebenarnya satu keluarga telah bunuh diri. Nak tahu tak yang Fifi cakap tadi, rumah dia dikecualikan daripada membayar sewa. Kenapa? Kenapa? Mesti diorang kat luar-luar sana kawan kita tanya kenapa? Zani sendiri pun tak tahulah kenapa, sebab korang boleh fikirlah. Sebenarnya orang tu dah tahu bilik Fifi ni bilik satu keluarga yang bunuh, and then ini bukan bilik, rumah. Rumah ni dikecualikan daripada membayar. Membayar. Biasanya kalau hostel tiap satu sen mesti kena bayar kan, tapi bila Fifi nak pergi bayar yuran dia, Dia cakap dikecualikan. Kenapa tu? tak dalam list. Tak ada dalam list, dikecualikan. Tapi dibenarkan student duduk kat situ. Tu satu kesilapan yang tak sepatutnya berlaku. Nasib baiklah Fifi and the gang Kuat semangat. And Fifi ada cakap lagi, setiap hari mesti ada je orang yang histeria. Tu berlaku dekat hostel dia, bukannya dekat rumah dia tu, tapi dekat rumah dia dia kata semua orang yang dalam rumah tu memang dah kena histeria, dah kena kacau. Satu hal. Lepas tu satu hal lagi, tiap hari kalau diorang kemas rumah mesti jumpa jarum. Jarum sana, jarum sini. And then kadang-kadang orang kata macam mana, macam rumah lama je lah. Diorang tak suka tempat diorang yang dihuni lama tu diganggu orang. Tapi yalah, kita pun tak tahu kan sebenarnya rumah tu berhantu ke ataupun tak ke kan. Kita tak tahu. Kita just orang suruh duduk je lah. Jadi kita lah yang dijadikan mangsa. Betul tu Dian. Korang rasa cerita Fifi ni menarik ke tak? Bagi saya memang seram. Kalau saya alami tak tahulah nak cakap apa kan. Tapi sebenarnya banyak lagi yang Fifi ceritakan kepada kami. Tapi sebelum tu yelah, dah seram-seram ni, kita bagilah benda sikit kan. Jadi kita kongsikan selepas ini apa pula aktiviti paranormal yang terjadi. Yang Fifi buat. Ya. Okey, teruskan bersama kami selepas ini di My Campus Radio. Jom buat bersama. Masih lagi mendengar kami di My Campus Radio. Korang mesti dah terjegak tunggu kat depan depan laptop lah, depan phone lah, nak dengar cerita apa lagi yang Fifi buat ni. Boy, dah rasa macam segmen Fifi dah sekarang kan. Tak apalah, kita kongsikan pasal Fifi hari ni sebab dia bagi terima kasih sebab dia bagi share pengalaman dia, input pada topik kita pada pagi ini, pengalaman dia. Okey, tadi dia kita cerita yang pasal pengalaman seram yang berlaku pada dia sendiri dan juga di kawasan yang dia menghuni. Sekarang ni pula masih lagi di tempat yang sama, tapi dia buat paranormal activity pula. Kalau dah sebut paranormal activity ni, maknanya dia yang buru benda tu. Dia nak buru benda tu. Sebab apa? Sebab kita nak tahu kenapa boleh tempat tu boleh jadi macam tu. Yelah, kita nak tahu sebab dia kan. And kalau korang nak tahu, satu kelebihan Fifi adalah hijab muka. Dia boleh nampak benda tu. Okay, so lepas ni mana-mana yang rasa nak bertanya lebih lanjut, bolehlah tanya Fifi selepas
Ini segmen dia pula. Segmen dia Cik. pula. Cik. Okay. Apa lagi dia yang kita ceritakan dia? Ayolah, dah sebut tadi dia nak buat paranormal activity kan. Cerita dia macam ni. Dia berkumpul lah geng-geng dia kononnya nak buat paranormal activity untuk esok malam. Bila Waktu malam lah dia buat. yelah, takkanlah waktu siang. Dia Ya. nak buat waktu malam. Bilanya masing-masing nak berkumpul, diorang bertujuh tau. Bila diorang dah nak berkumpul ni mula-mula dia pergi jumpa seorang kawan dia ni. Kawan dia tiba-tiba demam hari tu. Itu petanda. Petanda dah tu, demam. Lepas tu datang pula seorang kawan dia lagi ni. Muka dah pucat dah. Dia cakap apa? Fi, janganlah buat. Fi tanya kenapa tak buat Lepas seorang-seorang tak nak buat ni kenapa? Lepas tu kawan dia cakap lah, benda tu dah tunggu kot dekat koridor. Dia dah bagi petanda, kalau kau tak percaya kau pergi tengok kat koridor. Dia dah bertenggek kat situ, dah tunggu dah. Dia dah bagi amaran kat kita, jangan nak kacau tempat dia. Masa tu Fifi macam kurang percaya. Lepas tu macam ada dengar ketukan besi kan. Waktu tu dah 7 berkumpul dalam satu rumah, tiba-tiba dengar apa orang ketuk besi tutup macam Pada hujung sana ke tempat dia orang kan. keliling keliling. Fifi dah mula gelabah cakap okey. Kiranya macam benda tu ketuk keliling blok dia lah. Sampai dah betul-betul depan pintu rumah dia orang berkumpul tu. Benda tu stop. Jadi masing-masing pun dah macam tak apalah, tak payah buat lah, cancel lah kan. Korang, kita kan manusia. Benda yang kita tak sepatutnya buat, janganlah buat. Betul tu. Tapi kalau korang dah terbuat, korang boleh kongsikan dengan kami. Korang rasa korang ada pengalaman korang sendiri yang buat aktiviti paranormal. Mana tahu lagi menarik, lagi menyeramkan. Kongsi di Facebook kami di My Campus Radio dan hashtag kan. Di Twitter kami My Campus AM. Betul tu. Lagi selepas ini kita dah cerita itu ini, apa pula kita cerita pula pasal tindakan kita untuk elak daripada diganggu lah kononnya kan. Okey. Jadi selepas ini kami akan kongsikan. Kekalkan bersama kami di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Terima kasih sebab masih lagi bersama dengan kami di My Campus AM bersama dengan saya, Dian dan juga Izani. Masih lagi dalam mood kita. Mood seram. Cewa. Seram lah. Tapi sangat malah kan. tak ada music latar. Itulah. Okey, berkisahkan tentang paranormal activity dan juga pengalaman paranormal. Kawan-kawan kita dah banyak kongsikan tentang, especially untuk pengalaman paranormal lah. Kalau paranormal activity ni Fi seorang je yang baru share. Ni dia ada pula dapat lagi. Ada lagi, komen wow. daripada kawan Bagusnya kita yang bagi ni. Dia cakap apa? Dia ni kopok boteng. Kepuk Kepuk boteng. Santai gitu. Dia ada komen, dia cakap adik saya Six Sense, asrama SMA SZA Semaza. Nampak semua benda enter. Baru sekali ada penunggu di rumah jiran sebelah. Wujud dia jenis okey, Semaza Batu Buruk, sekolah lama saya. Dia dah siap passion lagi sekolah mana tu. Semaza. Jadinya memang betul orang yang ada Six Sense ni macam yang Izani cakap lah kan. Dibuka hijab dia boleh nampak. Tapi ada kebaikan juga orang yang Six Sense ni. Dia boleh mengubat juga kan. Dia tahu keadaan nak mengubat. Tapi kalau orang lemah semangat kan kesian juga lah sebab benda tu kan syaitan. So dia orang boleh nampak kat sini, nampak kat sana, nampak. Kalau nak pergi toilet seorang sendiri pun takut. Yelah, tapi bila dah hari macam kawan dia yang tidur atas kubur tu, dia pun Six Sense juga. Lepas tu dia dah terbiasa nampak benda tu kan, sampai dia dah kalis dah. Kadang-kadang tiba-tiba kita orang buat kerja sekolah sama-sama, lepas tu dia bercakap, weh kau pergi tempat lain lah. Dia marah dia. Sambil dia pandang kat atas kan. Weh kau jangan kacau. Sebab dia dah biasa nampak kan. Jadi benda tu dah mula-mula dia kata memang takut lah. Tapi bila dah lama-lama dah selalu nampak, dah terbiasa. Dia cakapnya tu. Benda tu duduk kat sebelah Dian ke? Maybe. Jangan. Ini berumah kau. Korang seorang-seorang ke sekarang? Atau korang ada kawan yang Six Sense ke? Boleh lah share. Sekarang tengah memandu seorang-seorang ke? Jangan toleh belakang. Boy, Dian tak termandu orang. Okay.
bercerita lagi pasal experience. Sebenarnya apa panggil? Apa dia tengah nak ingat apa sesuatu. panggil dari segi keturunan, dari segi diri kita sendiri macam keturunan kita ada membela kan, macam kita mention awal-awal tadi kan, ada membela. Jadi dia pun sendiri dapat benda tu, so dah tak boleh nak elak. Kalau nak elak pun kena pergi berubat, banyak benda lah. Ada orang cakap berubat guna 7 polah air surau, bukan air masjid. Nak berubat benda tu. Lepas tu apa lagi? Dia sendiri yang mengamalkan benda syirik macam Korang tu. kalau berkaitan dengan ni, baik korang ustaz atau orang yang memahir, janganlah jumpa bomoh apa ke semua tu. Tu sebenarnya bawa korang lagi lebih kurang fight. Betul tak, Dian? Betul. Jadi macam mana kita nak elakkan daripada benda-benda macam tu, Izan ni? Okay, kita nak elak sama selepas ni. Boleh. Okay, so Teruskan kekalkan bersama kami. Macam mana nak elak ni? Dengarkan dulu lagu dari My Campus Radio. Jom berubah bersama. Masih lagi bersama kami. Dengan tajuk-tajuk apa ini, Dian? tajuk kita paranormal activity dan juga pengalaman paranormal anda di kampus dan juga di hostel. Jadi masih lagi ada masa untuk anda kongsikan dengan kami pengalaman anda, aktiviti anda berkaitan dengan paranormal. Dia rasa tak, selain daripada benda ni, di sebalik tarian pun kadang-kadang ada paranormalnya tersendiri. Macam dekat Pantai Timur sendiri kan. Apa panggil? Ulit mayang. Ulit mayang pun ada kaitan. Ataupun tarian kuda. Oh, ada juga. Kuda kepang kan. Baru-baru ni Ibu Izani sendirilah, dia pergi dekat satu majlis perkahwinan ni. Dia buat besar-besaran, tapi saya tak tahu apa kaitan dia nak panggil kuda kepang tu. Dan dia tunjuk satu tarian kuda kepang yang melibatkan kerasukan di majlis perkahwinan tu sendiri. Ya, really. Memang berlaku. Okay. Kalau korang perasan tengok cerita apa benda nak hari sunnah malam kan. Kalau korang nak tahu tu lah tarian kuda kepang. Tarian kuda tu sebenarnya dia ada kaitan dengan orang kata mistik juga. Sebab dia macam merasuk diri seseorang tu. Kan kuda tu macam tarian tu sangat orang kata kita melalaikan macam. Tapi kita pun ulit. pelik juga kan. Macam ulit mayang pun macam tu. Sebab Ulit mayang asalnya ubat, tapi dia mengubat kat tepi pantai kan. Dia guna apa tapi disebabkan manusia salah erti, macam dia gunakan kaedah pemujaan tarian tu sendiri yang menyebabkan ulit mayang dikenal sebagai tarian mistik. So, okay, Izani tiba-tiba keluar dengan tarian mistik. Tu pun salah satu paranormal juga kan. Lagi korang pun mesti tiba-tiba bila Izani sebut pasal tarian, mesti korang pun kan. ada lagi benda tu Kan. ni. Manalah tahu, kita orang pun dah tak tahu nak cakap apa lagi. Sebab korang pun setakat ni terima feedback daripada korang, cerita-cerita macam ni. Manalah tahu korang yang lain ada lagi Kan. Share cepat-cepat dengan kami. Masih ada masa lagi di My Campus Radio. Betul. Okay, yang kita nak share apa lagi? Share macam manalah kita nak elak pula daripada perkara-perkara mistik, perkara-perkara paranormal macam ni. Macam mana kita nak elak? Salah satunya pertama sekali kita sendiri kena kuat semangat lah kan. Betul tu. Luar dan dalam kena kuat. Tapi macam mana pula dengan lemah semangat? Kena selalu dekatkan, kalau macam bagi orang Islam, dia kena selalulah dekatkan diri dia dengan kuatkan iman. Kuatkan iman dari segi apa? Baca Al-Quran selalu. Solat jangan lupa. Okay. Tu salah satu cara lah untuk kita nak nak jauhkan. Lepas tu ada juga orang yang pergi minta air tawar dengan ustaz kan. Pun boleh kan. Itu satu ikhtiar kan. Ikhtiar. Itulah. Lagi apa lagi Izani? Kita boleh juga macam behave diri sendiri yang Izani cakap tadi, yang mulut jumpa ke apa kan. Tingkah laku adab kita sendiri. Tolonglah jaga sikap tu. Tak kira kalau korang masuk hutan ke kat mana tu. Ni masuk hutan tiba-tiba bau wangi, tegur. Kan? Suka sangat tegur mulut tu. Jadi lepas ni kena berhati-hati lah. Tu adab kita dengan alam lain, adab kita dengan alam kita sendiri, dengan kawan-kawan kita sendiri pun macam mana. Kalau kita celupar sikit, kawan-kawan kita pun dah rasa air nak naik tangan, nak tapak dia orang kan. Jadi begitu juga dengan betul tu dia. Korang itulah cakap,
behave diri itu masing-masing. Okey, kita sambung lagi selepas ini di My Campus Radio dengan topik kita yang menarik hari ini. Cepat je dia kan? Okey, jadi nanti kita break kejap kan? Kita rehat. Hilangkan rasa seram korang tu. Yang mana rasa seram, hilangkan rasa seram dulu. Mana yang rasa lapar tu pergi makan dulu. Nak pergi toilet tu tahan-tahan tu. Pergi dulu, lepaskan dulu. Jadi kita sambung lagi selepas ini di My Campus Radio. Masih lagi dengan topik kita pada pagi ini, paranormal activity ataupun pengalaman paranormal anda di kampus ataupun di hostel Izani. Yup. Okey, korang yang rasa macam sempat lagi kot aku nak share cerita aku nak sempat lagi share di Facebook kami di My Campus Radio. Okey, kalau kita dengar cerita-cerita apa panggil cerita-cerita yang famous kan, yang berlaku dekat hostel lah, dekat asrama lah, dekat kampus lah. Salah satunya waktu Dian dulu cerita Makcik Karipap lah. Makcik Karipap. Sangat famous lah. Tapi pernah tak korang dengar pasal gangguan orang minyak? Yes, tapi tu berlaku. Dekat hostel pun berlaku juga ke? Ya, biasanya ini ada kawan Izani cerita pasal orang minyak. Nak mention tak payah mention kot. Sebab macam ni, satu hostel ni kawan dia, dia cakap bangun-bangun je ada kesan tercalip. Tercalip apa tu? Tercalip minyak lah. Okey. Dekat pintu tu ada macam air kencing macam tu. Kenapa pula? Tak tahulah, maybe biasanya di kawasan pedalaman. Sebab you ni dekat di kawasan pedalaman. Tak tahulah, mungkin ada setengah lagi masyarakat Melayu masih amalkan perkara ni. Sebab tergemparlah juga satu hostel tu tentang kisah orang minyak ni. Orang minyak ni sangat bahaya kan? Ya. Bagi Dian agak bahaya. Bagi perempuan tu sangat bahaya. Sebab orang minyak ni dia rompol kan? Ya. Orang minyak ni sebenarnya dia ada dia nak capai target dia. Kenapa dia perlu merogol? Dia sebenarnya dia nak ilmu kekebalan. Biasa dikaitkan dengan ilmu kekebalan. Okey, korang rasa hari ni tajuk kita seram ke? Best ke tak best? Bagi Zari best lah kan? Best lah, sebab banyak sebenarnya cerita yang boleh kita kongsikan. Cuba cepat atau lambat ataupun cukup masa ataupun tak je nak kongsikan dengan kami dan kepada kawan-kawan kita yang lain. Ada lagi satu lagi cerita sebelum kita nak sampai pukul 11 ni. Ada lagi satu cerita yang dia nak kongsikan. Dian dulu pun ada Dian lagi. Ada dengar cerita pasal ni housemate Dian pergi cerita. Dia kata dia seorang dekat dekat hostel tu, tapi tiba-tiba waktu dia nak pergi toilet tu adalah housemate dia datang sekali gosok gigi tepi dia. Lepas tu dia pun gosok lah sambil sembang-sembang sama-sama dekat sinki tu, gosok gigi, sembang. Lepas tu bila dia balik hostel, rupanya kawan dia macam dia cakap gerak dulu Papa Roger cewan. Dia kata kat kawan sebelah dia, tapi kawan dia tu senyap je. Dia kata tak apalah, aku gerak dulu, aku pergi bilik dulu lah. Lepas tu sampai bilik, dia tengok kawan dia tengah tidur. Astagfirullah. Tak keseram. Kawan dia tengah tidur. Lepas tu bila bangun, bila dia bangun, kawan dia bangun tu, dia tanyalah, kau masuk gigi ke dengan aku tadi kita sembang rancak kan? Tak apa. Aku tidur kok. Aku tidur daripada pukul 8 tadi. Kau dah kenapa kan? Ni aku bangun baru nak pergi gosok gigi. Seramnya Dian. Okey, sebenarnya apa sebenarnya kita punya mungkin tempat tu ada benda kot. Tiba-tiba dah dia berani seorang-seorang pergi toilet tu. Pukul 12 pergi toilet nak gosok gigi. Jadi korang kat sana gosok gigi awal-awal. Okay, sebenarnya hari ni korang dah dapat banyak pengajaran daripada topik kita hari ni. Macam korang kena behave di korang selalu ingat Tuhan. Macam tu lah, kita pun dah nak hampir tamat. Bukan nak hampir tamat, dah tamat dah. Dah pukul 11 dah ni. Macam biasalah, setiap pukul 8 hingga 11 pagi sahaja kami menemani anda di My Campus AM bersama saya Izani dan Dian. Jadi jangan lupa
untuk teruskan. Dengarkan kami lagi pada esok pagi pukul 8 hingga 11 pagi dengan topik apakah. Nanti esoklah seperti biasa kami akan bagi tahu esok. Tapi jangan risau, setiap hari memang topik yang menarik kan Dian? Sekarang makin menarik kau. Jadi teruskan dengan DJ Fifi pula selepas ini My Campaign Session. Dan layan dulu, teruskan melayan dan support My Campus Radio. Jom berubah bersama. Jumpa lagi esok. Bye-bye.